Kaedah pertama, naik dan turun atau rise and fall. Kaedah naik dan turun merupakan salah satu kaedah hitungan dalam pengukuran aras. Data di bawah ini memaparkan salah satu contoh data yang diambil di lapangan, iaitu mempunyai nilaian backside atau dalam bahasa Melayunya, pandangan belakang, intermediate side, pandangan tengah, dan foresight, pandangan hadapan. Apabila mempunyai data backside, intermediate side dan foresight, maka kita dapat mengira rise and fall bagi titik-titik cerapan yang diambil. Seterusnya, apabila selesai mengira perhitungan bagi rise and fall, kita akan mula mengira reduced level, RL, atau dalam bahasa Melayunya, aras laras. Sebagaimana contoh yang dipaparkan ini, iaitu nilaian 50.00 meter, ia adalah contoh salah satu titik cerapan yang bermula di atas batu aras benchmark. Untuk makluman, jika perbezaan ketinggian di antara titik belakang dengan titik hadapan adalah positif, ini bererti keadaan tanah adalah menaik. Dan sebaliknya, seperti contoh yang dipaparkan pada jadual ini, 1.32 ditolak dengan 3.98. Ia adalah perbezaan ketinggian di antara titik belakang dengan titik hadapan, iaitu mendapat nilaian negatif. Ini bererti keadaan tanah adalah menurun. Baiklah, kita akan mula mengira rise and fall. Bagi titik yang pertama, 1.32 ditolak dengan 3.98 akan dapat jawapan yang negatif. Apabila negatif, ia akan berada di kolom fall. Seterusnya, backside kedua, iaitu 2.56 ditolak dengan 1.25 akan dapat nilaian yang positif, maka ia akan berada di kolom rise. Seterusnya, intermediate side ditolak dengan intermediate side, iaitu 1.25 ditolak dengan 3.65 akan dapat negatif, maka ia akan berada di kolom fall. Seterusnya, 3.65 ditolak dengan 0.67 akan dapat nilaian positif, maka ia akan berada di kolom rise. Seterusnya, 3.49 ditolak dengan 2.58 akan dapat positif, maka ia akan berada di kolom rise. Seterusnya, 2.58 ditolak dengan 1.54 akan dapat positif, maka ia akan berada di kolom rise. Dan yang terakhir, backside 2.64 ditolak dengan 3.79 akan dapat nilaian yang negatif,
maka ia akan berada di kolom fall. Baiklah, apabila selesai kita mengira rise and fall, kita akan mengira hitungan bagi kesemua backside. 1.32 ditambah dengan 2.56 ditambah dengan 3.49 dan ditambah dengan 2.64. Mendapat jawapan 10.01. Seterusnya, hitung nilaian bagi foresight. 3.98 ditambah dengan 0.67 ditambah dengan 1.54 ditambah dengan 3.79 akan dapat 9.98. Setelah itu, kita ambil nilai backside 10.01, kita tolak dengan nilai foresight akan dapat 0.03. Seterusnya, kita jumlahkan nilaian bagi kolom rise. Iaitu jawapannya adalah 6.24 dan hitungan nilaian pertambahan bagi kolom fall adalah 6.21. Maka 6.24 ditolak dengan 6.21 akan mendapat jawapan 0.03. Hasil perbezaan nilai rise and fall dan hasil perbezaan nilai di antara backside dengan foresight ia adalah sama 0.03 dan 0.03. Seterusnya, kita akan mengira reduce level bagi setiap point. Reduce level pertama yang diberi dalam contoh ini adalah 50.00, maka apabila dia berada di kolom fall, kita perlu tolak 50 tolak dengan 2.66 akan dapat jawapan 47.34. Seterusnya 47.34 ditambah dengan 1.31. Kenapa tambah? Kerana dia berada di kolom rise. Maka jawapannya adalah 48.65. Seterusnya, 48.65 ditolak dengan 2.40 akan dapat 46.25. Seterusnya, 46.25 ditambah dengan 2.98 akan mendapat jawapan 49.23. Seterusnya, 49.23 ditambah dengan 0.91 akan mendapat jawapan 50.14. Seterusnya, 50.14 ditambah dengan 1.04. Jadikan jumlahnya adalah 51.18. Dan yang terakhir, 51.18 ditolak dengan 1.15 akan mendapat jawapan 50.03. Baiklah, jumlah perbezaan di antara
Bacaan yang terakhir tolak dengan bacaan awal 50.03 ditolak dengan 50.00 akan mendapat perbezaan 0.03. Maka nilaian bagi backside ditolak dengan foreside adalah 0.03. Nilaian rise ditolak dengan nilaian fall mendapat 0.03 dan BM yang terakhir 50.03 ditolak dengan 50.00 mendapat 0.03. So, tiga-tiga jawapan ini adalah sama. Ini membuktikan kaedah naik dan turun yang dilakukan di lapangan adalah benar.